Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 915. Antara paparan utama. Parlimen perlu bersidang sebelum 1 Ogos. Ke mana pergi RM5 bilion dari KWAN? UMNO Belem Batu sembunyi tangan. EU atau KJ yang tipu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi pendirian gabungan itu bahawa Parlimen perlu bersidang secepat mungkin sebagai menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah dan Raja-Raja Melayu. Selaras dengan Perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, sidang Parlimen perlu diadakan sebelum 1 Ogos agar proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat dapat dibentang dan dipertimbang ahli-ahli Parlimen. Pada masa yang sama, sidang yang disegerakan ini akan memberi ruang kepada ahli-ahli Parlimen untuk membahas pelan pemulihan negara, langkah-langkah mengatasi pandemik COVID-19 dan keperluan meningkatkan bantuan untuk rakyat yang sedang sangat tertekan pada waktu ini, tegas Majlis Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Majlis Presiden tersebut berpandangan bahawa penubuhan jawatan kuasa untuk mengkaji sidang Parlimen hibrid tidak boleh menjadi alasan atau dalih untuk melewatkan sidang Parlimen. Oleh itu, Pakatan Harapan bersedia menyertai jawatan kuasa tersebut dengan syarat sidang Parlimen tetap diadakan secepat mungkin sebelum 1 Ogos. Demikian kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut mereka, Pakatan Harapan juga akan mengusahakan satu petisyen di kalangan ahli-ahli Parlimen yang akan dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi membuktikan bahawa majoriti ahli-ahli Parlimen menyokong Parlimen bersidang secepat mungkin. Menarik untuk kita rentas kembali tulisan bekas Menteri Undang-Undang Barisan Nasional, Datuk Zahid Ibrahim yang berkata, dalam masa darurat dan di mana Parlimen tidak bersidang, Ordinan Darurat 2021 memberi kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Baginda boleh panggil Parlimen bersidang esok atau lusa. Baginda boleh pecat Perdana Menteri dan Baginda boleh pecat Speaker dan sebagainya. Itulah luasnya kuasa Yang di-Pertuan Agong semasa darurat. Prinsip Raja Berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong mesti mengikut nasihat Perdana Menteri di bawah artikel 40 perlembagaan itu tidak boleh diguna pakai semasa darurat kerana Seksyen 14 Ordinan Darurat memberi kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong dalam segala hal demi menyelesaikan masalah negara, ujarnya. Kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam darurat itu nampak autokratik, tetapi apa yang disebut Zaid itu adalah hakikat. Seksyen 14-1-B Ordinan itu menyatakan Parlimen hendaklah dipanggil, diprorog dan dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Malah menurut Zaid, Ordinan Darurat memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan apa sahaja walaupun bercanggah dengan prinsip dan undang-undang di bawah Perlembagaan Persekutuan selagi Parlimen tidak bersidang untuk mengubah ordinan tersebut. Perdana Menteri dan penasihat beliau mungkin merasakan jika mereka memberi kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong melalui ordinan darurat, mereka boleh mengambil kesempatan berselindung di belakang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Mereka akan berkata Yang di-Pertuan Agong mesti ikut nasihat kami kerana itulah lazimnya prinsip Raja Berperlembagaan. Mereka tidak menyangka prinsip biasa tidak laku dalam masa darurat. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu juga ada pendirian sendiri dan tidak mahu jadi pak turut, kata Zaid.
Mereka yang disebut oleh Zaid itu dipercayai merujuk kepada Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Yassin, Menteri Undang-Undang semasa Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan seluruh gerombolan dalam kabinet bersaiz XXXL yang kini seperti tikus jatuh ke beras. Mereka salah perkiraan mengenai undang-undang darurat yang mereka sendiri gubal. Ordinan darurat yang ada sekarang memberi kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi, isu baginda perlu mengambil nasihat Perdana Menteri sebelum mengambil apa-apa tindakan itu tidak timbul, kecuali Parlimen bersidang dan mengubah Seksyen 14 Ordinan Darurat sekarang, tegas Zaid. Bahkan, Zaid berpendapat Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil Mahyadin menghadap dan memberitahu beliau jawatannya sebagai Perdana Menteri akan gugur pada 1 Julai 2021. Yang di-Pertuan Agong juga boleh namakan penggantinya dengan serta-merta. Yang di-Pertuan Agong juga boleh arahkan Parlimen bersidang untuk memilih Perdana Menteri baharu jika itulah yang difikirkan terbaik. Notis 28 hari untuk Parlimen bersidang tidak perlu diikuti kerana kita dalam darurat dan segala keputusan Yang di-Pertuan Agong adalah sah semasa darurat, termasuk isu notis mesyuarat dan ianya tidak boleh dicabar. Tidak kira ketua hakim maupun profesor universiti, hakikat yang sudah terpahat amat jelas. Tetapi Kerajaan Perikatan Nasional dan para pengampu ingat bahawa rakyat bodoh dan menerima sahaja hujah dangkal mereka. Sedangkan bersandarkan Seksyen 14 itu, Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja berpandangan inilah masa yang sesuai untuk Parlimen bersidang setelah Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani pandemik COVID-19 dan kesan kemerosotan ekonomi yang berlarutan. Tidak ada istilah untuk mereka yang ingkar perintah Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja selain derhaka. Ingat lagi tak? Pada 5 Mei 2021, laporan bernama memetik kenyataan Pengarah Belanjawan Negara, Datuk Johan Mohamed American yang berkata keputusan kerajaan untuk menggunakan dana kumpulan wang amanah negara KWAN sebanyak RM5 bilion dapat mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui pemberian vaksin yang lebih besar dan menyeluruh. Beliau menegaskan antara sebabnya peningkatan kos perolehan vaksin berbanding peruntukan sebanyak RM3 bilion dalam pembentangan belanjawan 2021 setelah mengambil kira keadaan ekonomi negara dan peningkatan kes COVID-19. Adalah sangat penting untuk negara mencapai imunisasi kelompok. Oleh itu, kerajaan telah mengumumkan untuk menyegerakan pelaksanaan supaya program imunisasi dapat diselesaikan menjelang hujung tahun 2021. Keputusan itu telah meningkatkan kos dalam pelbagai aspek. Satu isu yang dihadapi bukan sahaja Malaysia tetapi juga negara lain iaitu untuk mendapatkan ketetapan pembekalan kerana terdapat ketidaktentuan bila vaksin akan sampai, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara bertajuk KWAN Menjamin Masa Depan Malaysia Menerusi Vaksin COVID-19 terbitan Bernama TV. Kerajaan juga telah mendapatkan bekalan dalam tempoh masa yang munasabah, tegasnya. Dana KWAN yang digunakan oleh kerajaan bagi pembekalan vaksinasi COVID-19 adalah secara geran dan keperluan menggunakan dana tersebut adalah berasas untuk mengembalikan negara kepada keadaan sebelum krisis kesihatan tersebut, kata Johan, lapor bernama. Namun, di sana sini riuh suara-suara yang bertanya, kenapa program imunisasi ini penuh birokrasi, lembab, lemah dan sambil lewat? Bukan rakyat biasa sahaja yang bising, malah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar turut menzahirkan rasa kecewa dengan kadar vaksinasi yang masih perlahan. Baginda bimbang kerana hanya 10% daripada 3.78 juta populasi negeri Johor yang telah disuntik vaksin sehingga kini melalui pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kadar pemberian vaksin masih rendah dan perlu dipertingkatkan dengan segera. Saya menyeru kerajaan pusat supaya mempertingkatkan jumlah bekalan vaksin kepada Johor. Langkah penyelesaian yang terbaik hanyalah dengan pemberian vaksin kepada semua rakyat dengan cepat dan menyeluruh. Ini telah terbukti berjaya di banyak negara yang telah melaksanakannya, titah Sultan Ibrahim. Kebimbangan tersebut amat munasabah memandangkan ekonomi Johor banyak bergantung kepada sektor perkhidmatan dan perindustrian yang banyak menggunakan modal insan. Kini, Menteri yang bertanggungjawab untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan, PICK, Khairi Jamaluddin berkata, beliau mengharapkan Malaysia dapat membuka pasaran vaksin swasta pada bulan Ogos. Malaysia kini pada 24 Jun melaporkan Khairi menegaskan perolehan swasta untuk vaksin COVID-19 tidak tersedia sebelum ini kerana kekurangan bekalan. Saya menjangkakan pada sekitar bulan Ogos kita akan memiliki pasaran vaksin swasta. Sekarang sukar bagi sektor swasta kerana kekurangan vaksin.
Tetapi pada bulan Ogos, saya berpendapat akan ada beberapa syarikat yang akan diluluskan untuk membawa beberapa vaksin dari China seperti Sinopharm dan vaksin lain yang akan didaftarkan di sini, ujarnya seperti dipetik. Katanya ia diharapkan dapat membantu mempercepat kadar vaksinasi negara. Jom channel ulang, kerajaan mengambil 5 bilion dana KWAN kerana ia dapat mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kerajaan juga telah mendapatkan bekalan dalam tempoh masa yang munasabah, kata pengarah belanjawan negara. Tetapi menteri yang berkenaan bercanggah kenyataan dengan pengarah belanjawan negara apabila mengakui sukar bagi sektor swasta mendapatkan vaksin kerana kekurangan bekalan. Mana satu yang betul? Mana perginya 5 bilion ringgit dana dari KWAN? Kenapa Ogos? Kenapa tidak sekarang? Kenapa tidak sebelum dana KWAN dikeluarkan? Sedangkan telah lama Pakatan Harapan mencadangkan kepada Kerajaan Perikatan Nasional supaya membuka pasaran vaksin swasta demi merancangkan semula sektor ekonomi. Adakah Kerajaan Perikatan Nasional takut pihak swasta akan dapat melaksanakan program imunisasi dengan cemerlang yang boleh menjadikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi semakin malap di mata rakyat? Tidak hairan program imunisasi COVID-19 ini didakwa penuh birokrasi, lembab, lemah dan sambil lewa. Atau media salah lapor lagi kah? Cakaplah dengan jelas, sekejap kata bekalan vaksin boleh didapati, sekejap kata sukar. Sampai bila nak kluk-klek dan flip-flop? Sejak mutakhir ini, Ahli Parlimen Barisan Nasional menjadi aktif. Mereka bukan aktif bergerak di serata ceruk kampung untuk melihat keadaan rakyat. Mana tahu ada yang sudah membunuh diri, maka kurang seorang pengundi mereka. Sebaliknya, mereka sibuk berkempen untuk memujuk satu sama lain bagi menandatangani akuan bersumpah SD. Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz mengakui beliau merupakan perancang utama dalam mengumpul SD tersebut. Sinar Harian melaporkan bahawa Nazri mengutip tanda tangan Ahli Parlimen Barisan Nasional itu bagi menyokong Datuk Seri Hishamuddin Hussein untuk mewakili mereka menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Katanya bukan untuk menjadikan Hishamuddin sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Tan Sri Mahyidin Yassin. SD tersebut bertujuan memberi mandat kepada Hishamuddin untuk menjadi jurucakap kepada 25 wakil rakyat Barisan Nasional sekiranya dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong. Saya boleh sahkan perkara itu kerana saya sendiri yang mengusahakannya sejak 2 minggu lalu setelah kita dimaklumkan Yang di-Pertuan Agong akan memanggil ketua-ketua parti sekali lagi ke Istana Negara bermula 9 Jun lalu. Yang tanda tangan SD ini melibatkan 25 ahli Parlimen Barisan Nasional daripada keseluruhan 41 orang, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Menurut beliau, mereka sudah hilang keyakinan terhadap keterusan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mewakili parti sewaktu dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Mengulas mengenainya, Ahli Majlis Tinggi UMNO MKT Datuk Dr. Puad Zarkashi dilihat cuba menampilkan sikap terbuka dan budiman. Beliau berkata tidak salah mengulas mengenai parti sendiri secara terbuka. Di zaman internet, jangan hipokrit dan jangan apologetik, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Bagaimanapun, beliau memberi amaran kepada yang ingkar keputusan Perhimpunan Agung UMNO, PAU. Mereka yang bersengketa sebenarnya mengutamakan survival politik masing-masing. Sebab itu akhirnya yang tidak ikut keputusan jemaah, keputusan MKT dan keputusan PAU akan tenggelam dan lenyap. Itu sifir muda UMNO, semua yang cuba berunding sendiri untuk survival sendiri tidak akan bertahan lama dalam parti, ujarnya. Oleh kerana Hishamuddin membisu dan tidak menafikannya, Puad mengambil kesimpulan dakwaan Nazri itu adalah benar. Dengan kata lain, mesti Hishamuddin merestuinya. Bagaimanapun, beliau mempertikai kedudukan Hishamuddin yang dijadikan jurucakap jika dititah menghadap Yang di-Pertuan Agong. Apa tujuan Hishamuddin mahu menghadap Yang di-Pertuan Agong? Siapa bagi autoriti? Apa lokas standar beliau? Dia bukan presiden, bukan pengerusi BNBBC, Barisan National Backbenchers Club dan bukan ahli MKT. Bukankah presiden sudah menghadap Yang di-Pertuan Agong? Kalau dia setia parti, dia tidak akan buat perundingan lain. Itu merosakkan parti, soalnya. Puad berkata Hishamuddin tidak boleh mengelak dari berbagai persepsi. Kononnya dia takut didakwa mahu jadi timbalan Perdana Menteri dan power broker UMNO kepada PM8. Hishamuddin kena terima persepsi tersebut. Berani buat, berani tanggung. Berapa kali kerja pelakang pintu tanpa restu parti mahu dibuat, ujarnya. Puad mengungkit tulisan Hishamuddin dalam satu artikel bertajuk Melangkaui Politik dan Pandemik yang mendakwa baling batu sembunyi tangan adalah langkah murahan demi kepentingan sendiri. Tanyalah diri sendiri, kalau mahu bertanggungjawab kembali ke mainstream UMNO secara gentleman,
Jangan rosakkan kebangkitan UMNO dengan game plan lain tanpa autoriti parti, tegas Puan. Menurut beliau, mereka gali lubang kubur sendiri jika buat kerja power broker. Sebelum ini, bertiup kencang usaha untuk memilih Hishamuddin sebagai Perdana Menteri dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sedangkan bukan rahsia, memilih Azmin sebagai Timbalan Perdana Menteri itu tidak diterima oleh UMNO. Begitulah sinetron UMNO yang belum selesai. Dalam mereka bersekongkol dengan kerajaan tebuk atap yang diketuai Bersatu, sempat lagi mereka bermain wayang sendiri. Namun, dalam hati masing-masing kecut untuk keluar dari perlindungan yang kini ditawarkan oleh parti yang mereka anggap pengkhianat itu. Akhirnya, masing-masing membelim batu dan sembunyi tangan. Kisah vaksin COVID-19 yang elusif tidak akan berakhir dengan alasan demi alasan. Namun itulah yang dijajah oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin apabila beliau mendakwa ketidakadilan pengagihan bekalan vaksin COVID-19 menyebabkan negara Asia termasuk Malaysia ketinggalan berbanding negara yang bernaung di bawah Kesatuan Eropah EU. Khairi berkata negara EU berunding dengan pembekal vaksin COVID-19 bagi membolehkan pembelian secara pukal manakala semua kilang vaksin berada di negara Eropah. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu mendakwa kadar vaksinasi Malaysia bergantung kepada bekalan di mana semua bekalan terbabit dibolot negara di bawah EU. Tindakan mereka juga menyebabkan negara Asia termasuk Jepun yang dikenali sebuah negara yang maju turut terkebelakang apabila membabitkan vaksinasi berbanding Eropah seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, manakala Amerika Selatan yang menerima bantuan Amerika Syarikat juga mencapai imuniti kelompok lebih awal. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar perkembangan program imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba secara maya seperti dipetik Utusan Malaysia pada 21 Jun 2021 lalu. 2 hari kemudian, beliau menyalahkan program akses sejagat vaksin COVID-19 COVAX pula. Saya fikir Bank Dunia memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan suara negara-negara membangun berhubung tindakan yang saya rasa sangat tidak bermoral iaitu tindakan menyorokkan vaksin oleh negara-negara maju. Kita telah membangunkan COVAX sebagai solidariti global dalam memastikan ekuiti vaksin. Ia adalah satu kegagalan luar biasa dan saya fikir Bank Dunia bertanggungjawab kepada negara-negara membangun untuk membawa suara yang kuat mengenai ekuiti vaksin di pentas global. Ia untuk mengingatkan negara maju yang kaya bahawa apa yang berlaku sejak beberapa bulan lalu menunjukkan kepimpinan dunia gagal bertindak secara terhormat dan bertanggungjawab, katanya lapor utusan Malaysia. Bagaimanapun, Duta EU ke Malaysia, Michelis Rockers, menyangkal dakwaan Khairi kononnya blog itu membolot vaksin. Untuk makluman anda, segala permintaan daripada kerajaan Malaysia berhubung agihan vaksin ke negara ini sudah pun diluluskan tanpa masalah oleh Sekretariat EU. Tegasnya seperti dipetik Cosmos Online 22 Jun lalu. Rockers berkata lebih 5 juta dos telah disumbangkan EU kepada kerajaan Malaysia menerusi program COVAX. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas pelancaran program sokongan respon COVID-19 ASEAN EU Kelolaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Malaysia. Majlis tersebut dirasmikan secara maya oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan turut disertai Wakil WHO bagi Malaysia, Brunei dan Singapura, Dr. Loh Yingru Jacqueline. Sukar dipercayai Duta EU menipu di hadapan Menteri Kesihatan dan Wakil WHO. Bagaimanapun, penasihat khas sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Muhammad Ghaus Muhammad Azam dalam ciapan Twitternya berkata, semua vaksin Pfizer dibeli kerajaan bukannya disumbangkan EU. Yang berhormat Guan Eng, semuanya di lengan rakyat Malaysia. Setakat semalam 6.3 juta dos sudah diberikan. 4 juta Pfizer yang dibeli sudah tiba, manakala 445,000 dos dijangka sampai minggu ini dan minggu seterusnya, menjadikan semuanya berjumlah 4.87 juta dos seperti diluluskan untuk dieksport, katanya. Kenyataan yang bercanggah ini menimbulkan persoalan baru tentang tadbir urus dan integriti pelaksanaan PICK. Susulan itu, Pemuda Amanah Perak menggesa satu siasatan dibuat berhubung kenyataan Duta EU yang mendakwa telah menyumbang 5 juta dos vaksin COVID-19 kepada Malaysia. Pengarah komunikasinya Muhammad Iqmal Muhammad Iskandar berkata kenyataan tersebut ternyata bercanggah dengan kenyataan Khairi Jamaluddin yang menuduh Eropah dan negara maju telah membolot vaksin yang ada di serata dunia. Pemuda Amanah Negeri Perak juga berpendapat dengan berbilion ringgit telah diperuntukkan dalam PICK. Seharusnya isu logistik dan bekalan vaksin seperti yang dibangkitkan oleh Khairi tidak harus timbul.
Kerajaan juga sepatutnya sudah mempunyai perancangan yang jelas dalam aspek pemerolehan vaksin ini, bukannya menuding jari kepada pihak lain apabila timbul sesuatu masalah, katanya dalam satu kenyataan. Pemuda Amanah Negeri Perak juga memohon keprihatinan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk menggunakan Seksyen 14 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 bagi memanggil segera sidang parlimen khas dalam membincangkan isu COVID-19 dan isu-isu berkaitan. Dengan satu persatu kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional diperlihatkan dalam pengurusan PICK ini, maka sudah sampai masanya Parlimen kembali berfungsi dalam mendapatkan kerajaan yang lebih stabil, sekurang-kurangnya sebelum pilihan raya umum ke-15 nanti, agar program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dapat mencapai objektifnya untuk membentuk imuniti kelompok di kalangan rakyat Malaysia, tegasnya. Jom Channel sengaja mengambil kenyataan pemimpin anak muda dari akar umbi sebagai isyarat bahawa kegelisahan tentang isu pelaksanaan PICK ini sudah sampai pada tahap kronik. Sampai bila Perikatan Nasional terutamanya Khairi Jamaluddin akan menuding jari kepada pihak lain hanya semata-mata mahu menutup kelemahan pihaknya sendiri dalam mendapatkan vaksin secukupnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.